Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama lagi dengan saya TS Najib dari Drone Tech Imaging. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan komponen-komponen asas yang terdapat dalam sebuah drone. Ramai di antara tuan-tuan dan puan di luar sana yang sudah memiliki drone, kerana teknologi drone sekarang ini sudah berkembang di negara Malaysia. Tetapi tahukah anda apakah komponen-komponen asas yang terdapat dalam sesebuah drone? Sama ada tuan-tuan dan puan membeli drone jenis FPV ataupun jenis drone-drone yang digunakan untuk fotografi ataupun drone yang digunakan untuk inspection. Komponen-komponen yang digunakan di dalam sesebuah drone tu adalah komponen-komponen yang hampir sama, iaitu komponen-komponen asas. Di sini saya akan menerangkan kepada tuan-tuan dan puan mengenai apakah komponen-komponen asas yang terdapat dalam sesebuah drone. Yang pertama sekali adalah frame. Frame merupakan kerangka untuk sesebuah drone supaya semua komponen boleh diletakkan di atas drone tersebut. Terdapat pelbagai jenis material yang digunakan untuk membuat frame. Ada yang menggunakan plastik, ada yang menggunakan carbon fiber, ada juga menggunakan aluminium, dan ada juga yang membuat frame menggunakan kayu. Okey, komponen kedua yang terpenting dalam sebuah drone adalah flight controller. Okey, apa itu flight controller sebenarnya? Okey, flight controller ni sebenarnya dia adalah otak bagi sesebuah drone. Kalau kata PC ataupun laptop, okey, flight controller ni ibarat processor lah untuk laptop ataupun PC tersebut. Okey, dia merupakan otak di mana dia boleh berfikir. Okey, dia menerima arahan daripada transmitter. Okey, kita bagi arahan kepada dia dan flight controller ni akan berfikirlah dan dia akan menggerakkan drone tersebut. Okey, sama ada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Okey, ada flight controller daripada yang murah, yang paling basic, di mana flight controller yang hanya boleh membuat pergerakan sahaja, kepada flight controller yang mahal, harga beribu-ribu ringgit, yang mana intelligent, di mana mempunyai pelbagai sensor. Ada yang sensor boleh detect pressure, boleh detect ketinggian, dan ada yang drone flight controllernya boleh membuat autonomous flying. Okey, komponen yang ketiga dalam sebuah drone adalah kita panggil sebagai power distribution board ataupun power distribution panel. Apakah fungsinya power distribution board? Okay, power distribution board ni adalah berfungsi untuk dia mengagihkan tenaga daripada bateri kepada semua komponen yang memerlukan tenaga. Sebagai contoh dia, motor, kamera, sensor, lampu dan sebagainya. Bermaksud, semua drone yang kita pernah tengok selama ini, semua drone mempunyai power distribution board. Dia akan bersambung daripada bateri. Okey, dia akan ambil tenaga daripada bateri dan dia akan mengagihkan kepada semua komponen-komponen dalam sebuah drone. Okey, komponen seterusnya iaitu komponen keempat, kita panggil sebagai ESC. ESC adalah Electronic Speed Controller. ESC ni sebenarnya berfungsi untuk mengawal kelajuan motor. Jadi ESC ni dia akan bersambung daripada power distribution board dan juga flight controller, kemudian sambung pergi kepada motor. Okey, kenapa dia sambung kepada power distribution board? Sebab dia nak ambil tenaga daripada power distribution board pergi kepada motor. Okey, yang sambung kepada flight controller tu adalah untuk dia menerima arahan daripada flight controller. Kan kita bagi arahan dekat kita punya remote control, contoh dia kita nak lebih laju drone tersebut. Jadi flight controller ni dia akan bagi arahan kepada ESC ni untuk masukkan lebih banyak arus kepada motor. Dia lebih banyak arus tenaga yang masuk kepada motor menyebabkan motor tu akan berpusing lebih laju lah. Okay, bila motor berpusing lebih laju, dia akan menghasilkan thrust yang lebih, daya tujahan yang lebih, jadi drone tu akan lebih laju lah. Okay, jadi sebab itulah dia bersambung daripada power distribution board dan juga flight controller, kemudian dia akan sambung kepada motor. Okey, jadi kalau tuan-tuan dan puan tengok, okey, secara generalnya kalau kita tengok, satu motor akan ada satu ESC untuk mengawal dia. Tapi ada juga yang mana tuan-tuan dan puan tengok di mana drone yang lebih compact. Sebagai contoh dia FPV drone, okey, ataupun drone-drone di jenis DJI ni, kebanyakannya dia menggunakan yang lebih compact, yang satu board tu.
Okay, board tu sebenarnya itu pun adalah ESC juga. Kita panggil sebagai 4-in-1 ESC. Okay, kalau yang jenis 4 motor, kita panggil 4-in-1. Kalau jenis 6 motor, kita panggil 6-in-1 lah. Okay, dia duduk dalam satu board. Tapi sebenarnya dia adalah ESC. Dia ada 4 dekat situ lah. Cuma dia lebih compact. Okay, dia berasingan. Dia mengawal kelajuan motor tu berasingan. Bukannya satu board tu dia mengawal semua. Bukan. Okay, dia berasingan juga. Okay, tapi kalau kata drone yang lebih besar, biasanya kita pakai yang single punya ESC lah. Satu motor, dia akan ada satu ESC. Okey, komponen seterusnya di dalam sebuah drone adalah motor. Okey, motor ni memang sangat penting lah. Kalau tak ada motor, macam mana drone tersebut nak bergerak, betul tak? Jadi, apakah fungsinya motor? Motor ni sebenarnya fungsi dia adalah untuk menggerakkan propeller. Bila motor ni berpusing, jadi dia akan menggerakkan propeller lah. Propeller akan berpusing dan propeller akan menghasilkan daya tujahan untuk menggerakkan drone tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan kena tahu ya bahawa motor ni ada dua jenis. Satu kita panggil brush motor, yang kedua kita panggil brushless motor. Okay, brushless motor lebih baik berbanding dengan brush motor. Okay, sebab brushless motor ni dia lebih tahan lasak. Okay, berbanding brush motor. Sebab apa? Brush motor ni dia mempunyai kita panggil sebagai brush carbon. Okay, brush carbon. Bila dia berputar, okay, dia akan menyebabkan lama kelamaan brush carbon ni dia akan hilang tenaga lah. Jadi dari segi lifetime, dia punya jangka hayat untuk brush motor ni dia memang tak lama. Okay, sebab lama kelamaan memang brush carbon dia tu akan hilang tenaga. Dia akan habis, hilang kuasa, menyebabkan motor tersebut dia akan slow je pusing. Dia tak ada tenaga dan dia tak boleh nak berputar lah. Okay, berbanding dengan brushless. Brushless motor ni dia tak ada brush carbon. Okay, jadi dari segi lifetime dia, jangka hayat dia, brushless motor lebih bagus. Dan brushless motor ni dia punya torque dia, dia punya daya kilas lah, putaran dia lebih kuat berbanding dengan brush motor. Okey, komponen seterusnya dalam sebuah drone adalah propeller ataupun orang panggil kipas lah. Tapi biasanya nama dia memang adalah propeller. Kita panggil propeller. Okey, propeller ni fungsi dia untuk apa? Apabila propeller ni berpusing ataupun berputar, okey, dia akan menghasilkan angin yang kita panggil sebagai daya tujahan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil thrust force. Okey, daya tujahan kan bila berputar kipas tu propeller tu pusing, kita akan rasa ada angin kuat kat bawah dia kan. Yang tu kita panggil daya tujahan. Daya tujahan ni yang sebenarnya akan tolak drone tu untuk dia naik. Untuk dia terapung, dia hover dan menggerakkan dia lah. Okey, propeller ni ada banyak material. Ada yang menggunakan plastik, ada menggunakan carbon fiber, ada juga yang pakai kayu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan kena tahu beza dia. Kenapa drone-drone yang lebih besar, okey, yang jenis custom made ataupun yang orang guna untuk penggambaran yang jenis besar-besar ni, kenapa kebanyakannya menggunakan carbon fiber? Okey, disebabkan oleh carbon fiber ni, okay, bukan kata dia ringan saja. Carbon fiber ni bila dia berputar, okay, dia akan kurang vibration berbanding dengan plastik. Okay, yang jenis plastik ni sebenarnya kita tak nampak. Bila dia berputar, dia sebenarnya hasilkan vibration. Dia ada gegaran. Tapi dia punya vibration, dia gegaran dia sangat halus. Kita tak perasan. Okay, tapi vibration tu, dia boleh dihantar, ditransmit vibration tu, gelombang dia tu pergi ke komponen-komponen elektronik di dalam drone tersebut. Okey, jadi dia mungkin boleh merosakkan komponen elektronik lah. Dia mungkin akan bergegar. Sebab itulah komponen-komponen elektronik dalam drone kebanyakan ni dia ada letak damper lah. Okey, untuk mengelakkan dia daripada gegaran. Okey, komponen asas dalam sebuah drone seterusnya adalah transmitter dengan receiver. Yang ni. Ini kita panggil transmitter. Okey, ada setengah orang panggil remote controller pun boleh, tak ada masalah. Remote controller boleh, transmitter pun boleh. Okey, dia maksud dia samalah. Tapi biasanya dari segi teori kita panggil sebagai transmitter. Okey, transmitter ni dia mesti ada kembar dia yang kita panggil sebagai receiver. Transmitter ni berfungsi adalah untuk kita memberi arahan kepada drone tersebut. Jadi bila kita beri arahan, dia akan menghantar arahan lah. Kita panggil transmit lah. Dia akan transmitkan arahan tu kepada drone. Jadi dekat drone, dia mesti ada satu komponen untuk dia receive arahan tu. Itu kita panggil receiver. Okay, receiver ni mesti akan ada antena. Okay, dia mesti ada antena sekali. Okay, dan bila kita bagi arahan, okay, arahan tu akan dihantar, dia transmit pergi dekat drone. Receiver akan dapat arahan tu dan receiver akan bagi tahu kepada, dia akan hantar kepada flight controller. Flight controller yang akan membuat keputusan, dia akan fikir dan dia akan
membuat keputusan untuk menggerakkan drone tersebut mengikut arahan kita. Okey. Jadi dia mesti kena ada kembar dia. Dia ada transmitter dan juga ada receiver. Okey. Okey, komponen seterusnya dalam sebuah drone adalah bateri. Okey, jadi kalau kata pasal bateri, kita tahulah bateri ni apa fungsi dia. Bateri ni fungsi dia untuk dia memberi tenaga kepada drone tersebut. Dia akan bagi tenaga kepada motor, kepada kamera, sensor, lampu dan sebagainya lah. Okey, itu adalah bateri. Bateri ada dua jenis yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu. Okay, yang pertama kita panggil LiPo bateri, yang kedua kita panggil NIM bateri, NIMH bateri. Okey, so apa beza LiPo dengan NIM ni? Okay, kebiasaannya drone-drone yang terbang memang kita menggunakan LiPo bateri. Okey, berbanding dengan NIM bateri. Sebab apa? Jenis LiPo bateri ni dia punya voltage dia, tenaga dia, voltan dia lebih tinggi berbanding dengan NIM bateri. Kalau kata LiPo bateri ni satu sel dia adalah 3.7 volt. Okey, berbanding dengan NIM bateri. NIM bateri ni dia satu sel 1.5 volt saja. Jadi maksud dia kalau kata kita nak menggunakan NIM bateri ni untuk drone yang besar-besar ni yang menggunakan tenaga yang banyak, jadi kita kena menggunakan sel yang banyak dekat NIM bateri ni. Okey, jadi dia lebih besar lah dan dia lebih berat. Jadi sebab itulah dia tidak digunakan, kurang sesuai lah digunakan untuk drone yang terbang. NIM bateri ni biasa kita pakai untuk ground punya drone lah, sama ada rover ataupun kereta kontrol ke dan sebagainya. Okey, itu adalah komponen-komponen asas yang patut ada dalam sesebuah drone. Jadi ada semua 8 komponen ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita pasang, drone tu boleh diterbangkan. Okey, cuma beza dia tak ada kamera lah. Maksud dia tak boleh nampak, kita tak boleh nampak dia berada di mana dan kita tak boleh ambil gambar. Okey? Okey. Jadi kalau kata tuan-tuan dan puan-puan nak lebih ekstra untuk drone tersebut mesti kena ada kamera. Of course kena ada kamera lah. Okey, tapi kalau kita nak pasang kamera, adakah kita pasang kamera sahaja? Tak. Okey. Dia mesti ada dia punya partner-partner dia. Okey, kamera dia fungsi dia untuk dia mengambil gambar, okey, ataupun mengambil rakaman live view lah. Okey, live view untuk dihantar kepada kita. Okey, tapi macam mana dia nak hantar? Okey, sebab tu dia kena ada kita panggil sebagai video transmitter. Okey, video transmitter. Jadi kamera ni dia akan hantar video tadi pergi kepada video transmitter. Video transmitter tu akan duduk dekat drone dia akan dipasang dekat drone dan video transmitter ni dia ada antena dia sendiri. Okey, dan dia akan transmit dia punya video tadi pergi kepada kita yang dekat ground ni. Jadi kita yang dekat ground ni kita duduk tunggu video ni kan. Jadi kita pun kena ada receiver, dia panggil video receiver. Okey. Jadi kalau kita tengok macam DJI, dia memang dia punya transmitter ataupun dia punya remote control dia memang dah lengkap, dia ada sekali dengan receiver untuk video. Sebab tu dia boleh dapatkan video daripada drone. Okey. Jadi kena ada kamera, ada video transmitter yang berada dekat drone dan juga kita di ground mesti kena ada video receiver. Okey, video receiver ni apa dia? Untuk kita dapatkan video daripada drone lah. Video receiver ni boleh jadi macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Ada screen yang ada antena, ada goggle, boleh juga kita pakai device yang lain sebagai contoh dia laptop, handset, tablet dan sebagainya. Okey, tapi mesti kena ada video receiver. Okey, baru kita boleh dapatkan video daripada drone. Okey, sampai di sini sahaja video kita pada kali ini. Saya berharap agar tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit sebanyak ilmu dan perkongsian kita mengenai komponen-komponen dalam sesebuah drone. Diharap tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan ilmu dan perkongsian kita untuk peningkatan kerjaya tuan-tuan dan puan-puan dalam bidang teknologi drone. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di dalam video-video akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.